علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا من نافعا وفهما مستقيما وهداية صالحا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا لمن نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك وانصرنا ولعن الملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات الوحيد وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا سرنا ولساننا وحدة من لساننا يفقه. قال الشيخ المسلم تعالى ونفعنا بهم في الدارين. Sekarang dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan daripada ini dan diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kata Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika min asamihim syai'a. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika min asamihim syai'a. Artinya, barang siapa menyuruh seorang kepada penunjuk adalah baginya daripada pahala umpama pahala orang yang mengikut akan dia, dan tiada kurang yang demikian itu daripada pahala mereka itu sesuatu. Barang siapa sahaja menyuruhkan seorang yang lain, siapa sahaja menyuruhkan seorang yang lain kepada penunjuk, kepada jalan yang sebenar, adalah baginya, bagi barang siapa, daripada pahala umpama seperti pahala orang yang mengikut akan dia. Dia dapat pahala sama. Dan tiada kurang yang demikian itu pahala daripada pahala mereka itu, pahala yang mengikut. Jadi seorang itu dia dapat penunjuk dengan sebab kita. Dia dapat penunjuk, dia dapat buatkan satu amalan kebajikan dengan sebab kita. Maka adalah bagi yang menunjuk itu dapat pahala seumpama dengan pahala yang mengikut akan hidayat dia, dan tiada jadi kekurangan. Jadi maknanya tiada kekurangan di sini sebab pahala yang didapat tu berlainan sebab. Orang yang menghidayat dia dapat pahala sebab dia menghidayat. Orang yang beramal dengan sebab hidayat tadi dia dapat pahala dengan sebab beramal dia. Yang menghidayat tu dapat pahala sebab dia hidayat. Yang beramal apabila dia dapat hidayat, dapat penunjuk, dia beramal, maka dapat pahala dengan sebab dia beramal.
Jadi dengan sebab itulah pahala yang didapat oleh yang beramal tidak dibelah bagi kepada yang menghidayat. Sebab dapat pahala tu masing-masing tugas. Atas jalan apa dia? Masing-masing lain-lain habuan. Yang menunjuk itu dapat pahala sebab dia menunjuk. Dan yang beramal dapat pahala sebab dia beramal. Yang beramal yang mengikut tu dapat pahala sebab dia mengikut, sebab dia beramal. Jadi maknanya apabila seorang itu kita tolong tunjuk ajar kepada dia, maka dia dapat beramal dengan apa yang kita ajar kepada dia. Maka dia dapat apabila dia beramal dengan apa yang dia pandai, dia tahu, maka dapat pahala kerana dia tu beramal. Maka kita orang yang menunjuk, yang tunjuk jalan kepada dia ni dapat pahala sebab kita menunjuk. Jadi pahala tu sama. Bilangan pahala tu sama. Yang dapat ke dia sebab dia beramal. Yang dapat kepada yang menunjuk sebab dia menunjuk. Jadi pahala masing-masing maknanya tidak jadi kekurangan. Bukan katanya yang dapat hidayah tu dapat 10, dia kena bagi 2 kepada 2 pahala beri kepada yang menunjuk, dia dapat 8 saja. Bukannya begitu. Dan barang siapa menyeru kepada sesat, dan barang siapa menyerukan seorang yang lain kepada sesat, kepada maksiat, adalah atas barang siapa daripada dosa umpama dosa orang yang mengikutkan dia, kan barang siapa. Dan tiada kurang yang demikian itu dosa, demikian itu dosa daripada dosa mereka itu yang mengikut tu sesuatu. Ini pun kesama. Siapa-siapa tunjuk jalan sesat kepada seorang, tunjuk cara buat maksiat kepada seorang, maka apabila seorang itu buat maksiat, maka dapat dosa dengan sebab dia buat maksiat. Yang ni dapat dosa dengan sebab dia tunjuk ajar kepada jalan maksiat. Jadi apabila, tapi bilangan dosa tu seumpama yang ni sama banyak. Dosa tu sama banyak, dia tak jadi kekurangan dosa yang dapat pada orang yang buat maksiat. Tapi yang ni dosa sebab dia buat maksiat, yang ni dosa sebab dia menunjuk kepada maksiat. Begitulah. Jadi tujuan musannif mendatangkan dengan hadis ini dan hadis sebelum pada ni dan hadis-hadis lagi akan datang, itu nak menunjuk kelebihan bagi ilmu dan menututi ilmu, dan kelebihan bagi mengarangkan suatu kitab pada menyatakan ilmu syarak. Dan daripada Abi Hurairah katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini pun diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kata Abu Hurairah, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Abu Hurairah, dia katanya ada suatu hari itu aku ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap, bersabda, katanya, ad-dunya mal'unun. Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu. Illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Bermula dunia dikutukkan dia dan dikutuk akan barang yang di dalamnya. Bermula dunia, dunia itu ialah setiap-tiap dunia melawani akhirat. Dia kandaki dunia ini ialah perkara-perkara yang melawani akhirat. Dikutuk ini dimerkai. Itu mal'unah. Mal'unah mana dikutuk, dimerkai akan dia. Dimerkai oleh Allah akan dia.
Allah Ta'ala tak suka kepada dunia. Dan dikutukkan barang yang di dalamnya, dimurkakan barang yang ada di dalam dunia. Jadi diri dunia sendiri Allah Ta'ala murka, dan perkara yang ada pada dunia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat menyebut bagi Allah. Malaikat menyebut akan Allah dan menolongkan dia. Menolongkan dia kan Allah. Ini di sini Imam Nawawi ada tafsir dengan makna taat akan Allah. Malaikat duduk di atas dunia ini, perkara yang berlaku pada dunia juga ialah menyebutkan Allah, zikir kepada Allah dan taat kepada Allah. Taat kepada Allah kita maklum berlaku dalam dunia juga. Dan orang yang alimnya dan orang yang belajarnya. Maka benda ini tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan disukai oleh Allah. Zikrullah, zikir kepada Allah dan taat kepada Allah, dan orang yang alim yang beramal dengan ilmu, dan orang yang belajar ilmu syarak. Maka benda ini walaupun ada pada dunia, zikrullah, zikir kepada Allah dan taat kepada Allah, dan orang yang alim yang beramal dengan ilmu, dan orang-orang yang belajar ilmu syarak walaupun ada pada dunia tetapi tidak dimarah oleh Allah Ta'ala, bahkan disukai, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini daripada hadis di sini menunjuk bahawasanya dunia itu dicelakan oleh Allah Ta'ala. Dicelakan oleh Allah Ta'ala. Setiap perkara yang melawan ni akan akhirat, yang ni melalaikan seorang daripada taat kepada Allah, dikatakan dunia kesemuanya. Bukan tak mestilah apa-apa benda sekalipun, setiap perkara yang kita buat yang melalaikan kita daripada ibadat kepada Allah, daripada taat kepada Allah, itu dikatakan dunia kesemuanya. Semuanya, maka setiap-tiap perkara dunia itu, walaupun mata benda, walaupun kerjaan, semuanya dimarah oleh Allah Ta'ala. Marah tu maknanya dengan sebabnya dia apabila dia buat satu kerjaan, dia tak sempat dia nak solat. Sebab sibuk dengan kerjaan dia, sebab sibuk dengan mata benda dia, dengan mata benda harta dia, dia sibuk, tak sempat dia nak sembahyang 5 waktu pun tak sempat. Sebab tu dimarah oleh Allah Ta'ala, dimurkai oleh Allah. Dan perkara yang ada pada dunia pun sekiranya mesibukkan seorang daripada taat kepada Allah, apakah lagi sibuk daripada benda yang wajib oleh Allah, tak sempat dia nak semayang, sibuk dengan kerjaan dia tu, tak sempat dia nak semayang, tak ada masa dia nak semayang, dan lain-lain lagi. Tak sempat dia nak tutup aurat pun tak boleh, dengan sebab sibuk dengan kerjaan dia. Sebab kerjaan dia tu kalau nak bekerja tak boleh nak tutup aurat. Contohnya orang lelaki mesti kena pakai seluar pendek ke masalan, kena terbuka aurat. Orang perempuan tu tak boleh tudung masalan. Maka itu dikatakan dunia. Sebab itulah dimurkai oleh Allah. Adapun kalau pekerjaan yang kita buat pada dunia walaupun bukan ibadat pada zahir, tetapi disuruh oleh Allah, tetapi tidak mengganggukan kita daripada ibadat taat kepada Allah, itu tak dikatakan dunia. Itu tidak dicelakan. Contohnya kita buat kerja, ingat katanya nak cari nafkah kepada anak isteri dan kepada diri kita, dan boleh kita nak gunakan dengan harta kita itu untuk nak buat sedekah dan untuk nak infak pada sabilillah, pada jadi ibadat dengan kerjaan kita, maka itu dipuji oleh Allah, tidak dicelakan. Sehingga kita katanya seorang itu dia belakan lembu masalan. Dia belakan lembu kat rumah dia, setiap hari dia cari rumput,
pergi cari rumput untuk balik bagi kepada lembunya. Maka itu tidak jadi dunia. Sebab apabila dia lembu, ia belakan satu jenis binatang masalan, wajib di atas dia beri makan kepada binatang yang dia bela. Maka carikan makanan untuk binatang dia tak dikatakan dunia. Sebab diwajib di atas dia cari makanan kepada binatang yang dia bela. Maka cari rumput buat balik kepada lembu untuk makan tu, itu disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak dikatakan dunia. Itu nak bagi gambar katanya, bukan setiap-tiap kerjaan tu jadi dunia ke semua. Setiap kerjaan yang kita buat-buat pada dunia, kita bekerja pada masa kita hidup di atas dunia ini, bukan dikatakan dunia ke semuanya. Bukan dicela. Sebab setengah pekerjaan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya kembali kepada niat seorang. Niat taat kepada Allah, maka jadi ibadat. Itu tak dicela, bahkan dipuji oleh syarak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benda yang ada pada dunia semuanya, kalau mensibukkan kita daripada taat, daripada ibadat kepada Allah, maka itu dikatakan dunia kesemuanya. Sehingga katanya sekiranya kalau dia tu buat amal ibadat tetapi kosaknya nak dapat habuan dunia, maka itu pun dikatakan dunia juga. Contohnya dia baca Quran masalan untuk nak dapat kepujian, bukan kerana nak ibadat kepada Allah, bukan. Untuk nak dapat puji pada dia, suara elok-elok, boleh bacaan fasih, suara eloknya, maka itu dikatakan dunia. Sebab tidak dijadikan ibadat, bahkan untuk nak menunjuk kepandaian, kehebatan dia kepada yang lain. Maka itu tak jadi ibadat. Itu dikatakan dunia. Sebab nak kepujian, bukan nak pahala daripada Allah. Itu luahlah masalah tentang dunia, mana bahagian dunia, mana dia bahagian akhirat. Sebab setengah perbuatan tu tengok pada zahir tu kerjaan dunia, tetapi kalau betul dengan niat dianya, maka jadi kerjaan akhirat. Seperti cari rumput bawa balik kepada lembu tadi. Tengok zahir tu kerjaan dunia, tetapi pada hakikatnya jadi ibadat. Sebab jadi taat, sebab Allah Ta'ala suruh beri makan kepada binatang apabila kita bela binatang. Setengah orang tu baca Quran, nampak pada zahir tu kerjaan akhirat, tetapi dia tak ada, dia baca tu kosak dianya bukan nak ibadat kepada Allah, bahkan nak kepada kepujian daripada manusia. Maka itu jadi kerjaan dunia, dimurkai oleh Allah. Malaikat perkara yang ada pada dunia ini ialah zikrullah dan taat kepada Allah, dan orang yang alim yang beramal dengan ilmu, dan orang yang menututi ilmu syarak. Maka itu walaupun berlaku pada dunia, maka disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang tujuan daripada hadis di sini, yang Muslim sebut di sini, yang naknya ialah pada kata wa'aliman dan wa muta'alliman. Orang yang alim dan orang yang menututi belajar ilmu syarak. Itu dipuji oleh Allah, tak dicela, tak dimasukkan dalam kerjaan dunia. Yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu katanya, kata Abu Darda, diriwayat daripada Abi Darda, seorang sahabat Nabi, katanya, kata Abi Darda, sami'tu, yakni aku dengar. Tu sami'tu bahasa Arab, bahasa Melayu, yakni aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati wa innal malaikata latad'u ajnihataha wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi
ridan bima yasna'u, ridan bima yasna'u, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil ma'i wa fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril qamar 'ala sa'iril kawakibi wa innal ulama warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurisu dirhaman wala dinaran wa innama awrasul ilma faman akhadahu akhadha bihadhim wafir. Barang siapa menjalankan akan jalan yang menuntut padanya pada jalan ilmu, memudah Allah baginya jalan kepada syurga. Barang siapa menjalan akan jalan. Ni siapa saja berjalan pada suatu jalan yang menuntut padanya ilmu. Jadi maksudnya siapa-siapa menututi ilmu, itu maksud sebenarnya. Barang siapa menjalan akan jalan, yakni pada jalan yang menuntut padanya pada jalan ilmu, dia menuntut ilmu. Memudah Allah baginya jalan kepada syurga. Jadi maksud di sini jalan tu mana bukan maksud katanya berjalan pada tembok tu, bukan. Sebab maksud dengan kata berjalan tu maknanya perbuatan. Membuat. Barang siapa menjalan ini membuat. Akan jalan akan satu perbuatan. Yang mana perbuatan dianya ialah perbuatan menututi ilmu syarak. Ilmu yang disuruh oleh Allah Ta'ala belajarkan. Barang siapa menjalan, yang membuat akan jalan, ini akan suatu perbuatan. Yang mana perbuatan tu ialah perbuatan untuk menututi ilmu. Perbuatan menututi ilmu. Jadi maknanya setengah daripada berjalan pada jalanan ilmu, berjalan pada jalan yang menututi ilmu, kita belajar kitab, kita dengar kita dengarkan dengarkan orang-orang mengajar ilmu, itu setengah daripada jalan pada jalan yang menututi ilmu. Setengah daripadanya mengajar ilmu agama, setengah daripadanya mengarangkan kitab, dan sebagainya daripada setiap-tiap perbuatan, setiap-tiap kerjaan yang adalah pekerjaan itu kerjaan menututi ilmu. Kita belajar kitab, kita bertalaki, kita mutalaah kitab, kita mengajarkan yang lain, artinya kita mengarangkan kitab, kita tuliskan dobitan ilmu yang kita belajar, maka semuanya dikatakan berjalan pada jalanan ilmu. Maka pendek katanya maksud di sini barang siapa berjalan, bukan berjalan kat tembok itu sambil untuk nak pergi belajar, itu pun boleh jadi juga. Itu pun salah satu daripada perbuatan untuk nak belajar ilmu juga. Keluar daripada rumah menuju kepada tempat belajar di masjid ke di madrasah, di mana sahaja. Asalkan di situ tempat yang ada mengajar ilmu agama, kita pergilah ke situ. Maka itu adalah satu pekerjaan untuk nak mendapati, untuk nak belajarkan ilmu. Dan cara-cara untuk nak mendapati ilmu, mana-mana cara sekalipun, dengan secara kita menadah kitab,
dengan secara kita talaki, dengan secara kita dengarkan orang-orang huraikan, pengajar-pengajar, dan kita mengarang, kita mengajar apa semua sekalipun, kita tulis, kita hafal akan mata pelajaran, maka semuanya dikatakan barang siapa yang berjalan pada jalan yang menutupi ilmu kesemuanya. Jadi pada maksudnya setiap-tiap apabila seorang itu buatkan satu pekerjaan untuk nak mendapatkan ilmu, maka pekerjaan yang kita buat untuk nak dapat ilmu tu untuk nak mendapatkan ilmu, dapat kepada dia ke atau dapat kepada yang lain ke, dapat kepada dia, kita panggil orang belajar, usaha dalam bab ilmu untuk nak dapat ilmu kepada yang lain, itu dikatakan mengajar dan mengarang kitab. Maka setiap-tiap perbuatan yang ada bersangkutan dengan untuk nak menghasilkan ilmu, untuk nak dapat ilmu kepada diri sendiri atau kepada yang lain, itu pada maknanya dia berjalan pada jalan yang menutupi ilmu. Sahalallah, memudah oleh Allah baginya jalan kepada syurga. Jadi Allah Ta'ala bagi kemudahan dia beramal dengan amalan yang boleh masuk syurga dengan sebab amalan itu. Sahalallah, memudah Allah baginya untuk dia jalan kepada syurga. Dengan maknanya Allah Ta'ala bagi jadi mudah dia beramal, jadi senang, tak jadi keberatan. Allah Ta'ala bagi jadi mudah kepada dia dengan beramal akan amalan-amalan yang boleh masuk syurga dengan amalan itu. Bahkan dengan sebab kerjaan yang dia buat untuk nak mendapati ilmu itu pun adalah ibadat sebesar-besar ibadat. Maka itu dah mencukupi untuk nak masuk syurganya. Dan bahawasa malaikat sebenarnya menghantarkan sayapnya. Jadi simpan. Menghantarkan sayapnya, simpan, letakkan sayap. Dia bagi orang yang menuntut ilmu. Dia malaikat, kita maklum dia mempunyai sayap. Malaikat ialah satu jenis makhluk yang mempunyai malaikat, tetapi bukan jenis burung. Satu jenis makhluk Allah Ta'ala bagi ada sayap kepada dia. Maka kita nak bayangkan, kita tengok kepada burung. Kita nak faham di sini, kita tengok kepada burung. Burung apabila dia nak terbang, dia bukakan sayap. Burung apabila dia terbang, dia bukakan sayap. Apabila dia berhenti, ia letakkan sayap, dia menghantarkan sayap. Jadi maksudnya apabila kata burung itu menghantarkan sayap, letakkan sayap, maknanya dia tak pergi ke mana-mana. Sebab burung kalau nak pergi ke mana-mana, mesti bukakan sayap untuk terbang. Mana burung kalau dia letakkan sayap, maknanya dia tak pergi ke mana-mana. Sebab ghalibnya burung tak berjalan. Pada ghalibnya burung dia tak berjalan, nak pergi ke mana-mana, dia tak berjalan, bahkan pergi dengan sayap. Dengan secara terbang, maka nak terbang tu sayap mesti dibuka. Mana burung, kalau kata burung buka sayap, mana burung itu berjalan, pergi. Berterbang. Burung, kalau kita kata burung letakkan sayap, mana burung itu tak pergi ke mana-mana, berhenti. Maka demikianlah. Demikianlah di sini malaikat nak pergi ke mana-mana dengan sayap. Maknanya kalau dia letakkan sayap, mana dia berhenti, dia bersinggah. Maka di sini katanya dan bahawasa malaikat sebenarnya menghantarkan sayap, letakkan sayap. Letakkan sayap maknanya tidak berterbang. Tidak berterbang maknanya tak pergi ke mana-mana, berhenti. Hantarkan sayap bagi orang yang menuntut ilmu. Kerana redha ia
redha ia ini kerana redha ia kerana suka hatinya. Kerana redha, kerana suka hatinya dengan barang yang perbuat. Jadi dengan sebab malaikat tu dia suka hati, dia suka, dia serentak tengok orang yang belajar ilmu, maka dia tak pergi ke mana, dia bersinggah pada tempat orang yang mempelajari ilmu. Dengan maknanya malaikat itu dia pergi ke mana-mana malaikat yang ada pada dunia ini, dia melayan ke situ, melayan ke sini, pergi ke situ, ke sini. Apabila dia berjumpakan dengan satu majlis ilmu, maka dia berhenti pada majlis ilmu itu. Sebab apa? Sebab dia suka kepada majlis ilmu. Tengok macam kita lah, apabila kita dalam keretanya, kita nak pergi ke mana-mana, pada kita berjalan di atas kereta itu, apabila ada suatu perkara yang menarikkan hati kita berlaku kat tepi jalan, kita berhenti. Berhenti nak tengok benda itu. Tapi benda yang kita nak berhenti tengok itu benda yang menarikkan hati kita, benda yang menarikkan hati kita untuk kita berhenti tengok kepada benda itu. Jadi ghalibnya benda yang disukai. Contohnya, kita berjalan dengan keretanya, apabila lalu pada satu tempat ada suatu restoran, tengok makanan dianya sedap-sedap, walaupun kita cadangnya tak ada nak bersinggah di situ, tapi tengok apabila ada jualan yang nampaknya sedap-sedapnya, kita bersinggah. Sebab apa? Sebab kita setuju dengan apa yang dijual tadi. Begitulah. Jadi malaikat apabila dia lalu jalan nak pergi ke mana-mana hajat dia, maka apabila dia berjumpa dengan suatu majlis ilmu masalah, maka dia letakkan sayap, dia berhenti, dia masuk duduk di dalam majlis ilmu itu. Sebab apa? Sebab dia suka dengan majlis ilmu. Itulah maksud katanya malaikat letakkan sayap. Bukan malaikat tu letakkan sayap di atas kepala orang yang melajarkan ilmu, bukan maksudnya begitu. Dan bahwasanya orang yang alim, yakni orang yang alim, orang yang beralim, yang beramal dengan ilmunya, senya mengucap istighfar baginya barang yang di dalam 7 petala langit, dan berorang yang di dalam bumi, hingga ikan di dalam air. Dan orang alim, tapi orang alim yang alim ilmu agama, ilmu syariat, yang beramal dengan ilmunya. Orang alim dengan ilmu syariat, yang alim fiqh, alim usuluddin, alim mana-mana lah, dalam bidang ilmu syarak, ilmu agama. Mengucap istighfar, yakni mengucap istighfar, minta ampun untuk baginya, yakni untuk orang alim, orang yang orang ni bukan manusia, orang yang di dalam 7 petala langit dan orang yang di dalam bumi. Jadi mengucap istighfar untuk orang alim ini ialah mereka yang ada pada langit-langit. Daripada malaikat-malaikat yang ada pada 7 lapisan langit dan perkara-perkara yang ada di dalam muka bumi. Malaikat yang ada pada muka bumi, binatang-binatang, pokok, kayu, apa semuanya, minta istighfar dan minta ampunan dosa daripada Allah untuk orang yang alim. Hingga ikan di dalam air sekalipun minta istighfar, beristighfar untuk orang alim juga. Tapi istighfar tu cara mana mereka istighfar, sebab ikan tu tidak mempunyai mulut, kayu, batu, minta istighfar kepada orang alim, itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan katanya istighfar tu macam kita astaghfirullahalazim ke masalah, itu cara dia adalah istighfar oleh binatang cara mana, maka itu serah kepada ilmunya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita boleh tahu di sini katanya orang alim, segala makhluk Allah Taala minta istighfar, minta ampunan dosa daripada Allah kepada orang yang alim itu. Maka di sini
untuk nak cerita kelebihan orang alim. Sambilan itu untuk jadi tawaran kepada kita, usahalah untuk nak jadi orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu agama. Tak nanti banyak janji ada. Tak nanti banyak ilmu agama, nanti janji ada ilmu agama, ada walaupun sedikit sekalipun, syaratnya beramal dengan ilmu agama, maka itulah dikatakan orang alim. Tak nanti alim sampai ke ilmu banyak, sangat-sangat ilmu, tak nanti begitulah. Dan kelebihan orang yang alim atas orang yang abid. Dan kelebihan orang alim, tetapi orang alim yang beramal dengan ilmu atas orang abid, yakni orang yang buat amal ibadat tetapi tidak mempunyai ilmu. Sekadar ada ilmu untuk nak mengesahkan ibadat dia saja. Tidak ada ilmu yang nak mespenuhkan ibadat, tidak ada. Contohnya kalau orang abid tu dia pandai sembahyang saja. Syarat rukun sembahyang tu dia pandailah. Tetapi cara-cara nak mespenuhkan sembahyang dia tak tahu cara. Tapi sembahyang dia pandailah, sekadar tahu syarat rukun sembahyang dia tahu, tetapi cara-cara nak mespenuhkan sembahyang dia tidak ada, dia tak tahu cara. Tetapi yang ni orang alim apabila, dan yang orang alim yang beramal dengan ilmunya. Memanglah orang alim kalau dia sembahyang, dia tahu cara nak mespenuhkan sembahyang dia. Selain daripada dia tahu syarat dan rukun, dia tahu cara nak mespenuhkan ibadat dia. Lagi pulanya orang alim terlebih kenal Allah Ta'ala, terlebih yakin dengan Allah daripada orang yang biasa. Maka kelebihan merekanya dibandingkan seperti kelebihan bulan atas segala bintang-bintang. Jadi orang abid tu seolah bintang, orang alim tu seolah bulan purnama. Maka memanglah berbeza, jauh berbeza cahayanya kuat orang bulan purnama daripada bintang yang biasa. Sehingga katanya apabila bulan purnama, kebanyakan bintang itu tenggelam cahayanya. Dan bahwasanya ulama itu telah memsakakan anbiya. Orang alim itu dapat saka daripada para nabi. Dapat saka tu saka nisbah ilmu, seperti lagi akan datang. Seperti di depan dia sebut. Dan bahwasanya anbiya, para nabi, tak tentu tak mesti Nabi Muhammad sajalah, semua orang yang jadi nabi, nabi sahaja ke atau nabi serta rasul ke, tiada dipesakai dirham, yakni harta. Maksud dengan dirham ni yakni harta benda. Dan tiada dinar. Jadi mana orang jadi nabi, dia tidak memberi bagi pesaka kepada umatnya dengan pesaka harta benda, tidak. Dan sebenarnya memsaka mereka itu anbiya akan ilmu. Jadi mana ketinggalan orang yang jadi nabi kepada manusianya selepasnya ialah ilmu. Maka barang siapa mengambilkan dia akan ilmu, ambil ilmu itu, ambilnya akan bahagian, akan habuan, akan habuan yang sempurna. Jadi maksudnya orang alim ialah orang yang memsakai daripada anbiya, daripada para nabi-nabi. Sebab para nabi itu tidak memsakakan kepada umatnya akan harta benda, bahkan memsakai akan ilmu. Jadi ilmu asalnya, ilmu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kesemuanya daripada siapa asalnya? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang ada pada Allah Ta'ala bagi kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul. Maka daripada nabi-nabi dan rasul-rasul itulah diturunkan ilmu itu kepada umatnya. Jadi umat nabi-nabi yang mana dapat ilmu yang banyak ialah orang itu dikatakan orang alim.
siapa yang dapat ilmu daripada Nabi, dapat terima ilmu daripada Nabi-Nabi itu banyak, maka dikatakan orang itu orang alim. Maka apabila seorang usaha untuk nak dapatkan ilmu, maknanya dia usaha untuk nak dapat benda yang sempurna. Sebab apa? Sebab kalau kehidupan kitanya, kita usaha untuk nak dapatkan harta, maka harta bukan sekali daripada Nabi-Nabi. Tetapi kalau kita usaha kerjaan kitanya, kerjaan untuk nak dapatkan ilmu, maka kita usaha nak dapatkan perkara yang ditinggalkan oleh para Nabi-Nabi. Maka ilmu itu seolahnya ialah perkara yang ketinggalan, yang ditinggal oleh Nabi-Nabi kepada umat-umat. Maka apabila kita usaha nak dapat ilmu, maknanya kita usaha untuk nak dapatkan benda yang sepenuh. Sebab ilmu semuanya mari daripada Nabi SAW. Daripada Allah, Allah simpan kepada Nabi-Nabi dan Nabi itu menyampai kepada umat. Maka apabila kita usaha untuk nak dapat ilmu, maknanya untuk nak dapat benda yang ditinggalkan oleh Nabi-Nabi. Tetapi kalau kita usaha untuk nak dapatkan harta itu tidak dipesakai oleh Nabi. Jadi maknanya kalau kita nak benda yang ada pada Nabi, maka ialah ilmu lah. Kita usaha untuk nak dapat. Tapi kalau kita nak kepada harta, maka harta itu bukan mari daripada Nabi. Kalau nak pada ilmu, ilmu itu datang daripada Nabi SAW. Begitulah. Jadi apabila kita kerjaan kitanya, dia katanya barang siapa mengambilkan dia akan ilmu, maknanya siapa-siapa saja usaha untuk nak dapat ilmu, maka dia ambil habuan yang sempurna. Jadi maknanya kita ada dua perkara kita boleh buat pada dunia ni, dua perkara. Satunya usaha untuk nak dapat harta benda, dan yang keduanya usaha untuk nak dapat ilmu. Maka usaha untuk nak dapat harta, usaha untuk nak dapat ilmu, kalau tanyanya mana yang paling sempurna? Nak dapat satu bahagian, satu bahagian daripada harta benda ke, atau kita nak dapatkan satu habuan daripada ilmu? Tentulah kita usaha untuk nak dapat habuan daripada ilmu, itulah habuan yang sempurna. Sebab itu mari daripada asalnya daripada Nabi, pusaka Nabi. Tapi kalau usaha untuk nak dapat harta benda, maka itu bukan pesakai daripada Nabi. Bukan ketinggalan. Bukan benda yang dipesakai oleh Nabi. Tidak. Harta. Bahkan ilmu. Maka kita nak usaha untuk nak dapat ilmu, sedikit ke banyak ke, janji ada ilmu, maka itu kita dapat pesakai daripada Nabi. Tapi maksudnya orang alim itu mana orang yang tahu dengan ilmu syariat. Sikit pun tahu sedikit pun dikatakan orang alim, tahu banyak pun dikatakan orang alim. Begitulah. Jadi maknanya apabila kita tahukan ilmu agama yang ada dalam dada kitanya, ialah asal daripada Nabi kesemuanya. Asal daripada Nabi. Contohnya kita tahu ke tidak cara sembahyang. Cara sembahyang, cara mana kita nak sembahyang, sembahyang 5 waktu, kita tahu caranya begini-begini. Maka kita tahu daripada cara sembahyangnya begini, daripada mana puncanya kita dapat? Asal daripada siapa? Daripada Nabi Muhammad SAW. Itu maknanya kita dah terima dah satu habuan daripada Nabi. Kita tahu cara ke tidak nak bersedekah, nak puasa, kita tahu caranya, lebih kurang tahu cara nak puasanya begini, maka itunya ialah kita terima daripada Nabi, walaupun dengan melalui ulama-ulama sekalipun, tapi kira katanya asal daripada Nabi SAW. Itu kita dah terima, walaupun tidak banyak. Kita dah terima pesakai daripada Nabi. Jadi maknanya begitulah maksudnya. Apakah lagi kalau kita dapat ilmu yang banyak, maknanya kita ambil pusaka daripada Nabi itu banyak. Begitu semakin banyak, semakin alim, maknanya semakin banyak kita terima pusaka daripada Nabi. Begitulah. Jadi benda yang ada dalam milik Nabi turun kepada kita, ialah ilmu. Harta tak
Tidak. Begitulah. Jadi seolah katanya benda yang dimiliki oleh nabinya pada masa dia hidup dua perkara. Benda yang dimiliki oleh para nabi pada masa mereka hidupnya ialah dua perkara. Benda-benda, harta benda dan ilmu. Dua benda itu. Benda yang dimiliki ada dalam tangan nabi-nabinya pada masa mereka hidup tu dua benda. Ialah harta dan ilmu. Dua benda itu. Tetapi tetapi harta walaupun ada dalam tangan Nabi juga, tak kiralah banyak sedikit pun. Tetapi apabila Nabi wafat, maka harta itu tak jadi bersaka kepada orang yang belakang. Walaupun waris dia sekalipun, walaupun anak isteri dia pun sekalipun, tak dijadi pesaka. Tetapi benda yang ada dalam tangan Nabi kena atas ilmu yang ada di dalam tangan Nabi, maka dipesaka, yakni diturun kepada orang yang kemudian daripadanya. Jadi ilmu yang ada, contohnya ilmu yang ada pada Nabi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa dia hidup tu, dia menyampai itu seolah kata membagikan ilmu kepada umat. Maka apabila sepenuh menyampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ilmu yang disuruh menyampai kepada umatnya, maka wafat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu daripada Allah diturun kepada Nabi. Dan apabila turun pada Nabi, mana-mana ilmu yang disuruh oleh Allah akan Nabi menyampai kepada umatnya, kesemuanya sudah dihabiskan, sudah menyampaikan semua, maka Nabi pun wafat. Apabila dia wafat tu, mana ilmu yang disuruh menyampai dah turun kepada umat kesemuanya. Turun kepada generasi sahabat. Dah turun kepada generasi sahabat. Jadi asalnya seolah katanya ilmu itu dalam tangan Nabi lah. Maka diturun kepada sahabat, diturun kepada generasi yang belakang-belakang sehingga sampai kepada generasi kita. Jadi ilmu yang ada pada zaman kita sekarang, ilmu syarak yang datang pada kita sekarangnya ialah daripada puncanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita banyak berusaha nak cari yang betul, mana yang betul daripada Nabi. Dan daripada Abi Umamah Al-Bahili, kata Abi Umamah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Kelebihan orang alim atas orang yang abid. Kelebihan orang alim, orang yang mempunyai ilmu, yang beramal dengan ilmunya, kelebihan atas orang yang abid. Orang abid, orang yang beribadat dengan tidak ada ilmu. Seperti kelebihanku Nabi. Seperti kelebihan Nabi atas sekurang-kurang kamu. Mana orang yang paling rendah daripada kamu. Jadi nak bandingnya, orang alim dan orang yang abid, bandingnya seperti kelebihan Nabi dan orang yang rendah-rendah daripada kalangan sahabat. Itu nak menunjuk katanya apa dia? Jauh berbeza di antara orang alim dan orang yang abid yang tidak mempunyai ilmu. Jangan orang abid lagi pula dia alim, lebih dia pulanya. Ini orang alim, yang nu orang abid, maka lebih orang alim. Tetapi yang nu orang alim, yang ni alim serta abid, maka lebih yang ni. Lebih alim lagi, lebih yang abid, yang alim lagi. Begitulah. Jadi jauh berbezanya. Itu nak menunjuk di atas kelebihan orang alim. Usahalah untuk kita nak jadikan sebagai masuk dalam golongan orang yang alim. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta an-namlati fi hujriha wa hatta al-huti la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Innallaha wa malaikatahu
wa ahlas samawati wal ard wa ahlis samawati wa ahlal ardi hatta an-namlati fi juhriha hatta al-huti la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya malaikat Allah dan isi 7 petala langit, yakni penduduk-penduduk pada langit-langit, penduduk-penduduk pada 7 petala langit, 7 lapisan langit daripada malaikat-malaikat makhluk Allah Ta'ala yang ada pada kat langit, 7 lapisan langit, dan isi bumi, yakni penduduk pada muka bumi daripada manusia dan lain-lain lagi, hingga semut di dalam sarangnya, sehingga semut, itu baca semut, hingga semut di dalam sarangnya, sehingga semut yang ada dalam sarangnya, sarang lubang dia kat tanah, sehingga semut di dalam sarangnya, sarang semut, dan hingga ikan, ikan kat laut dan ikan dalam air, kesemua benda itu mengucap selawat atas orang yang mengajar akan manusia kebajikan. Mengajar apa? Mengajar cara buat baik, cara amalan kebajikan, ajar cara sembahyang, ajar cara puasa, ajar cara sedekah, menasihat dan sebagainya. Maka semua makhluk Allah Ta'ala mengucapkan, Allah Ta'ala memberi rahmat, mengucap selawat tu di sini dia kena bahagi-bahagi, sebab kata innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard. Jadi maknanya selawat oleh Allah kepada orang yang mengajar maknanya memberi rahmat. Mengucap selawat nisbah bagi Allah maknanya memberi rahmat. Dan malaikat mengucap selawat nisbah kepada malaikat daripada malaikat, sebab kalau Allah muslawat mana Allah beri rahmat. Kalau kata malaikat muslawat maknanya malaikat mengistighfar. Dan lain daripada malaikat, seperti semut, seperti ikan, kayu, batu dan lain-lain lagi, segala jenis hayawan-hayawan, binatang-binatang, itu mana mengucap selawat maknanya berdoa dan mengucap istighfar. Maka semuanya pendek katanya, Allah Ta'ala memberi rahmat kepada orang yang mengajar kebajikan, kepada mengajar buat baik kepada manusia. Dan malaikat minta istighfar, minta ampunan daripada Allah kepada orang yang mengajarkan manusia. Dan lain-lain lagi daripada makhluk sehingga semut, sekecil-kecil binatangnya ialah semut. Tidak ada binatang yang kita maklumnya yang paling kecil daripada semut tu tidak ada. Padahalnya sebenarnya ada lagi binatang yang benda yang kecil, lebih kecil daripada semut tu banyak lagi. Tetapi biasanya pada adat kita kalau nak cakap binatang apa yang paling kecilnya ialah semut. Padahal kalau tilik pada wakilnya ada lagi benda yang sangat halus, yang hidup, lebih kecil pada semut tu banyak lagi. Tetapi maklumnya, atas jalan masyhurnya, benda yang binatang yang paling kecil tu ialah semut. Maka di sini Nabi sebutkan semut, nak cerita katanya walaupun binatang yang paling kecil sekalipun seperti semut. Pada maknanya begitu. Walaupun binatang yang paling kecil seperti semut. Walaupun pada wakil ada lagi benda yang lebih kecil pada semut, tapi maklum di isi orang kita bercakapnya benda yang kecil ialah semut lah. Kalau kecil macam semut, kita biasanya kita buat cakapnya begitu lah. Kecil macam semut. Begitu. Jadi sekecil-kecil binatangnya ialah semut. Mereka pun mengucap, ada berdoa untuk orang yang mengajarkan kebajikan kepada manusia. Ikan di dalam air, biasanya kita ni kalau kita, kenapa Nabi kata sehingga ikan di dalam air? Sebab ikan ni kita dengan dia tu berbeza, tak macam kita dengan pokok-pokok, dengan lembu kambing ini. Sebab kita dengan pokok, kita dengan lembu kambing, burung-burung, semuanya ada di atas darat.
kita manusia dengan kambing, dengan burung, dengan kayu, batu apa semuanya di atas darat. Adapun ikan di dalam air. Kalau kiranya boleh kita nak cakap katanya seolah-olahnya berlainan alam. Seolah-olahnya berlainan alam. Alamnya kita ialah darat. Alam ikannya ialah dalam air. Berlainan alam. Berlainan tempatnya. Walaupun begitu sekalipun, walaupun kita orang alim yang mengajarkan manusia kebajikan di atas darat, walaupun dianya di dalam air sekalipun, dia ambil tahu juga. Dia berdoa kebajikan untuk orang yang mengajarkan manusia akan kebajikan juga. Itulah. Sebab tu Nabi kata sehingga semut, sehingga ikan sekalipun istighfar juga. Nabi. Kemudian kita akhir di sini katanya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Itulah kelebihan bagi orang yang belajar ilmu, kelebihan ilmu dan kelebihan orang yang mengajarkan ilmu. Dan ada beberapa hadis lagi yang musannif sebut tentang kelebihannya. Kemudian dia akan sebut sebab-sebab bagi dia mengarangkan kitab ini. Kita ambil masa lagi, sehari dua lagi untuk nak selesaikan khutbah dia, sambilan kita dapat faedah daripada apa yang disebut dalam muqaddimah dia. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Pada katanya, dan sabda Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannah. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih. Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Macam apa rambut sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Baba. Terima kasih.